tell me that I'm never. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Selepas apa yang berlaku kepada Muhyiddin Yassin, beliau didakwa di mahkamah berkaitan dengan yang terbaru, iaitu ucapan kontroversinya yang membawa kepada beliau akhirnya dihadapkan di mahkamah menerima pendakwaan. Dan sebelum ini juga beliau telah didakwa berkaitan dengan kes rasuah Jana Wibawa. Saudara-saudara, apa komen Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri selepas pengerusi PN itu yang sah didakwa di Mahkamah Session Gua Musang baru-baru ini? Nah, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, akhirnya Anwar Ibrahim dalam satu kenyataan melalui Malaysia Kini bertarikh 29 Ogos. Akta hasutan, Anda terlanjur, Anda hadapi kesannya, kata Anwar Ibrahim. Wow. Sebelum ini saya ada membuat kenyataan Muhyiddin dah tak ada harapan lagi nak jadi Perdana Menteri ke? Adakah itu adalah satu persoalan? Adakah dengan keadaan Muhyiddin sekarang beliau memang tidak mampu lagi untuk menumbangkan Anwar Ibrahim? Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata pengerusi bersatu Muhyiddin Yassin perlu berdepan kesan daripada kenyataannya yang didakwa bernada hasutan terhadap istana. Anwar juga membidas Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin yang menuduhnya dan kerajaan bersikap hipokrit apabila kini mempertahankan penggunaan undang-undang zalim terhadap Muhyiddin. Laporan terhadap Muhyiddin dibuat Istana Pahang. Jadi, dia Hamzah tak payah nak pusing. Dia tahu yang dia cuma main politik. Saudara-saudara, sudah jelas antara laporan polis, banyak-banyak laporan polis yang dihadapkan berkaitan dengan kes Muhyiddin. Salah satunya adalah daripada Istana Pahang. Jadi perkara ini bukan lagi satu unsur politik ataupun satu cara Anwar Ibrahim sendiri untuk menumbangkan Muhyiddin. Kerana Istana Pahang sendiri membuat laporan polis. Bahkan Tengku Hasanal baru-baru ini telah menzahirkan murka. Dalam artikel ini, saya nak nasihatkan isu ini diangkat oleh Istana Pahang dan Istana Selangor untuk kes melibatkan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi. Anda langgar peraturan, Anda terlanjur, jadi Anda perlu depaninya, katanya ketika ditemui pemberita. Menurut Anwar, dia sebelum ini tidak mengulas perkara itu dan juga mengarahkan Menteri Kabinet untuk menyerahkan kepada prosedur sedia ada, yaitu laporan polis soal siasat dan disusuli dengan pendakwaan. Jurucakap Kerajaan Fahmi Fadzil menegaskan kerajaan tidak terlibat dengan pendakwaan akta hasutan ke atas Muhyiddin. Muhyiddin didakwa di Mahkamah Gua Musang pada Selasa lalu berhubung ucapannya ketika kempen PRK Nenggiri yang menimbulkan kemurkaan Istana Pahang kerana menuduh Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah menggagalkan percubaannya untuk membentuk kerajaan selepas PRU15. Pertuduhan yang dirangka mengikut Seksyen 4 dalam Golongan 1 Akta Hasutan. Sebelum ini juga Muhammad Sanusi dikenakan dua pertuduhan di bawah Akta Hasutan berhubung kenyataan yang menyentuh pihak Istana Selangor. Ada dua pemimpin PN, yaitu bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan juga Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi yang terlibat dengan Akta Hasutan. Adakah dengan ini PN benar-benar bersih dan stabil? Itu pun kita tak tahu, tapi yang pasti kedua-dua pemimpin ternama di dalam PN ini sedang dalam keadaan yang menakutkan bagi penyokongnya. Tuan-tuan, apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Baru-baru ini ada satu kenyataan daripada bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob, di mana beliau telah meluahkan satu kekecewaan
di mana beliau diserang. Beliau diserang. Dan ini menjadi persoalan. Kenapa beliau diserang? Sedangkan kita dapat lihat selepas Ismail Sabri tidak lagi memegang jawatan sebagai Perdana Menteri, kita dapat lihat beliau tidak aktif di dalam membuat kenyataan. Mungkin kita boleh kata Ismail Sabri rehat, karena beliau juga tidak memegang jawatan yang tertinggi pada hari ini. Saudara-saudara, satu perkongsian daripada Malaysia Kini bertarik 29 Ogos. Ismail Sabri akui kecewa terus dihentam walaupun sedang berehat. Bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengakui dirinya kecewa dengan sikap sesetengah pemimpin UMNO kerana masih diganggu meskipun dirinya tiada lagi memegang jawatan tinggi baik dalam parti maupun kerajaan. Bercakap dalam program podcast Keluar Sekejap yang dihostkan Khairy Jamaluddin dan Sharil Hamdan, bekas naib Presiden UMNO itu berkata, sehingga hari ini dia terus dihentam walaupun sedang berehat. Adakah dengan ini penyokong-penyokong ataupun ahli di dalam UMNO sendiri mahu Ismail Sabri jadi pemimpin yang memegang jawatan yang tertinggi di dalam parti karena beliau adalah seorang bekas Perdana Menteri? Sedangkan Zahid Hamidi sendiri pun tidak pernah menjadi Perdana Menteri. Saudara-saudara, Anda rasa layakkah Ismail Sabri untuk bertarung lagi untuk merebut jawatan sebagai Perdana Menteri? Ataupun setidak-tidaknya beliau mungkin menjadi salah satu sosok tubuh yang boleh memimpin UMNO dan beliau menjadi Presiden UMNO. Apa komen Anda pula berkaitan dengan itu? Dalam artikel ini, menurut Ismail Sabri, saya tidak usik siapa-siapa pun, tapi mereka masih lagi hentam saya. Cukuplah, saya sudah diam, jangan kacau saya, biar saya dengan kehidupan saya. Bagaimanapun baru-baru ini dalam mesyuarat bahagian ada wakil Majlis Kerja Tertinggi yang rapat dengan Presiden, bantai saya dan Hisham, yaitu Hishamuddin Husin. Apalagi Anda sudah dapat jadi Presiden, tiada siapapun mengacau, cukuplah, katanya. Ismail Sabri berkata, masalah bermula apabila dia dilantik sebagai Menteri Kanan pada Mac 2020 dan kemudiannya sebagai PM pada Ogos 2021. Apa yang menarik perhatian saya adalah dalam kenyataan ini, apalagi Anda sudah dapat jadi Presiden, tiada siapapun mengacau, cukuplah, katanya. Adakah kenyataan ini ditujukan kepada Zahid Hamidi yang sebagai Presiden UMNO hari ini? Persoalan seterusnya, adakah Hishamuddin Husin yang digantung dan juga Ismail Sabri Yaakob mungkin bersama-sama di dalam kem Hishamuddin dan Khairy Jamaluddin rasanya? Adakah mereka akan keluar daripada UMNO? Ismail Sabri dan Hishamuddin, adakah mereka akan keluar daripada UMNO? Ataupun Ismail Sabri akan menarik sokongan daripada kerajaan? Itu pun kita tak tahu. Jadi tuan-tuan dan puan, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini?